Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila Nashita binti Azhari. Nombor pendaftaran 17 TTK 20F1016 saya dari kelas TTK 2B. Hari ini saya nak terangkan sikit tentang pengaruh agama dalam peradaban. Yang pertama, pengaruh agama Islam dalam aspek perundangan. Yang pertama, undang-undang bertulis yang lebih adil. Yang kedua, tidak menyebelahi pihak atasan atau golongan bangsawan. Yang ketiga, rakyat dilindungi dengan undang-undang yang saksama. Yang keempat, sistem perundangan yang adil dan tegas dapat membantras semua jenis kesalahan yang dilakukan dalam sesebuah negara. Yang kelima, semua penganut agama dalam negara kita wajib menghormati agama lain. Seterusnya, pengaruh agama Islam dalam aspek sistem kekeluargaan. Yang pertama, Islam menentukan garis panduan dalam membina sesebuah keluarga. Yang kedua, semua anak-anak dididik tentang Islam sejak lahir lagi. Yang ketiga, diajarkan tentang konsep dosa, pahala dan juga halal serta haram dalam Islam. Yang keempat, pernikahan menjadi wajib untuk mengahwini seseorang itu. Yang kelima, hubungan kekeluargaan menjadi semakin rapat dengan kedatangan Islam dalam sistem kekeluargaan. Yang seterusnya, pengaruh agama Islam dalam aspek bahasa dan kesusasteraan. Yang pertama, penggunaan tulisan Jawi secara berleluasa di tanah Melayu. Yang kedua, Jawi dipengaruhi oleh tulisan bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Jawi digunakan bersama bahasa Melayu untuk menulis kitab-kitab agama, buku akhbar dan sebagainya. Yang keempat, bahasa Melayu diperkemaskan dengan campuran bahasa Arab. Dan yang terakhir, kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nasratul Fikri bin Abdullah. Nombor matrik 17 DTK 20F1012. Saya akan membincangkan tentang agama dan kepercayaan. Antara kesan dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu Nusantara ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Sebahagian masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama Hindu, Buddha dan yang mempunyai tahyul dan khurafat, iaitu kepercayaan animis, dinamis dan penyembahan nenek moyang. Contoh penyembahan dia macam menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pantai, macam itulah. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama dan mengamalkan dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Islam mengubah pandangan dunia masyarakat Melayu Nusantara daripada mempunyai roh, semangat dan dewa-dewa kepada mempunyai Tuhan yang Maha Esa, percaya adanya nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat dan kitab-kitab suci. Seterusnya, pegangan yang satu ini telah memulihkan semangat orang Melayu Nusantara bahawa tiada yang lain yang perlu ditakuti dan tiada kuasa lain yang lebih kuat melainkan Allah Maha Berkuasa. Perubahan dari sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Kefahaman tauhid yang menjadi asas akidah Islam berjaya meresap masuk ke dalam jiwa orang Melayu sehingga sukar untuk mengugat keislaman mereka. Sekarang Islam telah menjadi agama rasmi dan
agama rasmi, kekuatan pegangan agama telah timbulkan semangat jihad menentang penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Afifi bin Ahmad, nombor kad matrik 17 DTK 20F1040, akan membentangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban, politik dan pentadbiran. Yang pertama, konsep raja dalam Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep sultan di dalam Islam. Ini kerana pada mulanya agama Hindu telah menguasai tanah Melayu sebelum kedatangan Islam, memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan. Selepas kedatangan Islam, penguasa telah menerima Islam dan menukarkan pentadbiran secara kesultanan kerana daripada pengaruh Islam ke memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam. Selepas kedatangan Islam, agama Islam telah berkembang di tanah Melayu dan menyebabkan hukum syariah Islam diwujudkan. Menjadikan mufti atau alim ulama sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama. Ini kerana mufti atau alim ulama adalah orang yang paling banyak pengetahuan dalam hal agama Islam. Agama Islam menjadi agama rasmi. Ini kerana agama Islam telah berkembang luas di tanah Melayu dan Sultan telah membuat agama Islam sebagai agama rasmi di tanah Melayu. Seterusnya, pendidikan. Pertama, menjadikan istana sebagai pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kedua, ulama berperanan sebagai guru agama. Ini kerana ulama adalah orang yang paling banyak pengetahuan tentang agama dan membuatkan mereka orang yang paling sesuai sebagai guru agama. Tiga, mengasaskan sistem pendidikan terawal di alam Melayu. Walaupun agama Hindu telah berkembang luas di alam Melayu terlebih dahulu, tetapi agama Islam adalah yang pertama mewujudkan sistem pendidikan di tanah Melayu. Keempat, memperkenalkan tulisan Jawi. Tulisan Jawi wujud adalah kerana daripada pengaruh agama Islam. 5. Menjadikan bahasa Melayu daripada bahasa lisan kepada bahasa persuratan. Saja daripada saya, sekian.